InsyaAllah. Tajuk apa Tajuk last buat kitab baru. Bab kelebihan orang-orang fakir. Kelebihan orang fakir. 245. Namanya kitab baru. Baru masuk ke lama dah? Hadis apa? Baru lama. Umar bin Al-Khattab. Umar. Masuk dalam. Umar hadis apa ni? Hadis likulli ummatin dah banyak dah habis dah habis hujung. Okey. Sunnah ni Ibnu Abbas atau Umar sebelum ni. Okey, insya-Allah. Share sekejap InsyaAllah. Hambat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول المؤمنين. اللهم اغنينا بحلال حرام باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق يوم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق يوم. بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركتها شريفة أن تهمل الدنيا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian maghrib kita setelah beberapa bulan ni, 4 bulan ni. Habis bantang tu. Hanya 4 bulan kita tak bertemu, tak berkuliah. Hari ni alhamdulillah masih lagi panjang umur kita. Masih bernyawa lagi, masih lagi hidup, masih lagi belum dikambus ataupun ditanam kalau bahasa kasar ataupun sebahasa lembutnya, masih lagi belum disimpan kita. Allah panjang umur lagi. Ada orang dah bertemu virus, dah pergi dah. Terempat dengan virus tu, pergi dah dia. Ni makin lama makin hebat di luar sana. Tapi Malaysia alhamdulillah makin barakah, maksudnya keberkatan tu makin lama makin dapat. Maksudnya menurun sekarang. Di luar sana terlampau hebat. Maksudnya kita tak tarik ke mana-mana. Tu insya-Allah. Masih lagi bernyawa lagi kita. Allah bagi peluang untuk kita teruskan pengajian kita, dapat ke surau, dapat ke masjid. Tu pun kena social distance. Betul? SOP baru. Ini
hebatnya peringatan Allah Ta'ala yang belum pernah diceritakan oleh zaman-zaman Tok Wan kita, atuk kita, nenek kita, ulama-ulama dulu belum tak cerita pun yang berlaku zaman sekarang. Kalau ada tengok sekarang ni pun mungkin tak terkata, betul? Tak terkata. Ada orang yang dah berumur pun tak terkata cakap apa dah. Keluar tak boleh, ke masjid tak boleh, bersalam pun tak boleh. Nampak? Beraya apa lagi? Tarawih kat rumah, siap baca khutbah pula raya, betul? Berpeluang kita menunjukkan bakat kita untuk baca khutbah di rumah. Sampai pakai penyapu jadi tongkat khutbah, betul? Tu macam-macam perangai. Tu Allah uji, Allah bagi peluang kita. Janganlah buat perangai yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ya, jangan. Maksudnya kita dibagi peluang macam ni, maksudnya ada lagi kita untuk peluang cari bekal yang mungkin banyak, yang mungkin sikit, tak tahu macam mana untuk kita menghadap satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Betul? Kita ni bakal-bakal jenazah, bakal-bakal ataupun calon-calon jenazah. Tuan guru saya, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, pergi dah. Pergi dalam waktu yang hebat, dah masuk dah corona sebenarnya, waktu PKP tu. Allah, tuan-tuan, pergi Tok Guru dengan ilmu-ilmu dia, dengan akhlak dia, dengan adab dia, masuk ke dalam tanah. Kita hebat macam mana pun masuk juga dalam ke tanah. Tapi mati dia mati yang terpilih, mati dalam keadaan terlalu hebat di sisi Allah Ta'ala. Kita jealous, cemburu kita mati dalam bulan Ramadan, mati bulan puasa tuan, malam Jumaat 12.30 malam Allah ambil nyawa dia, dikebumikan hari Jumaat. Cuba renung tuan-tuan, waktu dia selalu pesan pada kami, jangan buat perangai, berhentilah. Allah masih lagi buat benda-benda yang tak senonoh, benda-benda maksiat tu, berhentilah, cukuplah dengan peringatan-peringatan Allah Ta'ala, InsyaAllah tu. Balik pada kitab lagi tadi, hanya kita tengok bab yang kita sambung terus, kelebihan orang-orang fakir miskin. Kita berhenti sampai sebelum isyak betul? SOP, kena ikut SOP sebelum isyak kan, 5 minit sebelum isyak. Haji tolong beritahu syarat ini pasal dah lama tak ceramah, dah pagian tu tu kena rendam gitu. Okey, tu dia bab kelebihan orang-orang fakir miskin. Itu kelebihannya Ada kelebihan dia orang miskin, memang hebat kelebihannya. Salah satu yang kita baca awal-awal dulu sebelum PKP, kelebihan orang miskin ni, dia masuk awal daripada syurga 500 tahun awal lagi daripada orang yang biasa. Allah, tu sampai Nabi Sulaiman pun jealous. Pasal apa? Nabi Sulaiman orang kaya, orang miskin beruntung. Pasal apa? Kurangnya soalan, kurangnya tekanan macam-macam, nak diauditkan tu terlalu sedikit pasal dia miskin sangat. Kita ni tak tahu macam mana nikmat yang hebat Allah bagi Kita tengok perenggan yang bawah sekali, perenggan yang dimulai dengan nama Umar bin Al-Khattab. Betul Kitab lama muka surat 135, 315. Kitab baru muka surat 253. Kitab lama dapat InsyaAllah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika disampaikan kepadanya hasil ghanimah, hasil perang Qadisiyah, ia memeriksanya dan melihat-lihatnya lalu menangis. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Mengapakah engkau menangis ya Amirul Mukminin? Padahal hari ini hari gembira dan senang." Jawabnya, "Benar, tetapi tiada suatu kaum yang diberi ini melainkan terjadi kebencian dan permusuhan di antara mereka." Bila perang ni dia dapat harta rampasan. Kaya tak? Kaya lah, negara yang menang tu kaya. Pihak Umar bimbang. Bimbang apa? Bila dapat harta, bila jadi kaya, berlaku tak macam-macam? Berlaku berebut-rebut. Walaupun iman tu ada, walaupun dia dah mengaku dia Islam,
Berebut tak pasal harta. Berebut tuan-tuan, bukan harta, pangkat, macam-macam, kuasa, semua berebut. Kita boleh perhati keadaan semasa, betul? Keadaan semasa yang berebut orang dengan bab kuasa, harta, pangkat, semua berebut. Walaupun peringatan Allah Ta'ala hebat, sebab tu jangan main-main. Bila dapat kuasa, dapat pangkat, kadang-kadang kita tak perasan, ya, akan berlaku bab permusuhan antara mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummatil mal. Tiap umat ada fitnah, yakni ujiannya sendiri-sendiri, dan ujian umatku adalah harta kekayaan. Ini kan saya kata Rasulullah SAW. Umat Nabi Musa sekian, umat Nabi Isa sekian, umat Muhammad SAW ni sedang kita lalui ujian yang kita tak sangka-sangka. Apa dia? Ni tak diceritakan orang pun dalam dulu. Unexpected, betul? Tu bahasa putih dia. Renung-renung, masih nak mengingatkan kita, tuan-tuan. Bila Allah uji ni sebenarnya nak mengingatkan kita, jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jangan langsung tak ada malu dengan Allah Ta'ala. Allah uji kita sekarang ni. Bab kaya tu memang dah biasa dah. Macam-macam bab kaya, betul? Bab sekarang yang diuji ni, ujian umat Muhammad, salah satu harta kekayaan. Tapi yang paling hebat sekarang ujian ni sekarang yang kita tengah lalui. Terpaksa pakai topeng. Dulu kutuk-kutuk orang pakai niqab. Pakai tudung marah, dikutuk-kutuk macam-macam perangai. Sekarang jantan betina pakai niqab. Betul? tak ada beza dengan ni. Allah, tuan, kena renung tu. Hebatnya Allah Ta'ala. Dulu malas. Dulu bila bab salam pun tak nak tengok orang. 5 tahun duduk taman tu tak kenal-kenal. Rupa-rupanya jiran seberang je. Bila salam dalam surau, tanda yang Rasulullah SAW ajarkan. Macam mana sunnah Rasul? Salam tu tengok muka sebenarnya, kenal betul-betul. Kalau boleh tahu nama dia. Tapi kezaliman yang kita buat, sombong kita, bukan dengan orang surau, bukan orang taman, kadang-kadang dengan adik-beradik pun tak nak bersalam. Tu berlaku. Akhirnya tak beraya pun tahun ni dengan adik-beradik. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Duduk sama-sama, tiba-tiba terperangkap dengan PKP. Sekarang ni nasib baik dah, lepas PKP apa dia? Sampailah ni PKPP. Allah, tuan-tuan, tu pun masih lagi dikontrol lagi. Kita nak semayang masjid dikontrol sampai 500 orang. Sekarang dah boleh lebih kot. Kena isi borang dulu, betul? Online. Nak sembahyang pun kena isi borang, tuan. Apalagi yang lain-lain. Ni Allah uji, tuan-tuan. Sebab tu jangan main-main hebatnya. Allah tak hantar tentera M16, tentera kebal, tentera apa. Allah hantar binatang kecil yang tak nampak, betul? Hebat negara macam mana pun runtuh, tuan-tuan. USA berapa sekarang? 3.5, betul? 3.5 million kes. Nombor 2 Brazil yang main bola hebat tu. Kena tak? Kena. Allah, tuan. 1.5 juga, betul? 1 million lebih dah. Cuba renung, kan, di samping kita dapat bala macam ni, ujian Allah Ta'ala ni, sebenarnya Allah bagi juga kita hadiah. Ada tak hadiah dia? Ada, tuan. Dari kecil saya tengok TV, tak pernah ada rancangan TV 4 jam Quran sekarang. Ada tak ada? Ada tak ada? Live pukul 12, pukul 5 ulang, pukul 10 kejap lagi ulang lagi, besok pukul 6 ulang lagi. Ada tengok tak ada tengok? Kena tengok, tuan-tuan. Tu berbeza kita negara dengan negara lain. Kita dah ada Allah samping kita
dapat ujian macam ni, Allah anugerahkan, Allah hadiahkan balik Quran, bukan depan meja, dah depan mata, depan TV, depan internet, depan Facebook, depan Instagram, depan YouTube. Berlaku Quran Allah hadiahkan. Agak-agak besok kalau Allah tanyalah kita, dikira oleh TV Hijrah, viewers dia 21 million, betul? 21 juta tuan-tuan, 21 million. Kalau iklan barang time-time itu hebat tak hebat? Tapi Quran 21 juta yang menonton Quran, bukan menonton, siap buat nota lagi, buat grup lagi, sahabat My Quran Time. Allah dah bagi jalan macam tu. Agak-agak besok kalau Allah tanya, boleh jawab tak kalau kita tak tengok satu episod? Dia ada berapa episod? Target dia 604 episod, 604 hari untuk habiskan 30 juzuk. Hari tu pada mula dia Quran time saja, betul? PKP start dia mula kan, habis tak 30 juzuk? Habis 3 bulan habis. Allah, tuan-tuan, ni Allah ulang kali, bagi lagi peluang untuk melihat Quran depan mata. Kalau tak tengok sepatah ayat, ni pun dah masuk juzuk kedua, dah lebih pada 20 patah bahasa Arab kita belajar dah dalam TV tu. Kalau Allah soal besok, apa kita nak jawab, tuan-tuan? Apa kita jawab? Kita mengaku inna dina indallahil Islam. Mengaku lagi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngaku lagi macam-macam, bagi lagi, minta lagi pagi-pagi subuh, Allahumma hdini fi ma hadait, minta lagi hidayah. Tadi kita baca rabbil filli warhamni wajubni warafani warzuqni wahdini, minta lagi hidayah. Allah bagi tak? Allah bagi depan mata. Kalau TV 24 inci, sekarang tak main 24 inci tuan, main berapa? 49, 56. Kalau tak cukup juga pakai LCD, berapa? Besar dinding tuan-tuan TV. Tak tengok juga hadiah daripada Allah Ta'ala. Apa nak jawab dengan Allah Ta'ala, tuan? Kita boleh kita mati dalam keadaan tanpa Quran? Saya tanya tuan-tuan, ada tak soalan dalam kubur menanyakan ini kitab apa? Ada? Ada, tuan-tuan. Satu soalan, satu portion soalan yang akan disoal kita dalam liang lahat, kitab Al-Quran. Kalau kita tak nak mengaji dengan 1 jam tu, dengan tadabbur, dengan tajwid, dengan dengan tarannum, tilawah lagi, hukum-hukum tajwid, cukup tafsirannya, kita tak langsung tunjuk kat situ, tunggulah tuan-tuan. Memang sedih, yang amat sedih. Tu Allah bagi hadiah kita. Kalau ditengok terjemahan surah Al-Baqarah yang dibacakan oleh Ustaz Fazrul, terjemahan yang awal, surah daripada kedua sampai 1:4 lebih tu, cerita pasal degilnya perangai Yahudi tu, memang ditulis dalam Al-Quran. Kita tak ada juga terima yang dihadiahkan Allah Ta'ala dalam TV tu, dalam internet, dalam WhatsApp, dalam Instagram, YouTube. Kalau kita tak nak terima juga, jenguk tak nak juga, lebih kurang bangsa itulah kita perangai. Yahudi diterjemahkan dalam Quran, Nabi Musa dapat kitab apa? Zabur. Dapat kitab Allah Ta'ala, dicampak ke belakang. Sampai zaman Rasulullah SAW, Yahudi diajak ke Islam, dicampak juga Quran. Kita dah dapat Quran, dah disusun 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat. Kita tak hendak juga terima. Nak campak ke mana tuan-tuan kita? Janganlah tuan-tuan, pujuk hati kita, pujuk keluarga kita, baliklah pada Quran, biar Allah memandu kita dalam hidup dalam dunia ni. Boleh tuan-tuan, pujuklah hati kita. Kena ada kata Rasulullah SAW, kena bila mengaji Quran tu, sebab tu ada lagu, betul? Lagu tu baca, bukan saja-saja nak menunjuk hebatnya lagu Hijaz ke apa, bukan. Bila ada bunyi lagu tu, Nabi baca pun taklah sangat lagu, tartil,
jelas, tegas. Tapi ada bab sebab. Bila Nabi baca, Nabi contohkan kita, Nabi baca Quran tu ada bab sebab. Sebab tu apa? Sedih, macam-macam kita rasa, bimbang ancaman daripada Allah Ta'ala besok lepas kiamat. Kena ada rasa, tuan-tuan. Jangan langsung tak terhirau apa yang dibacakan depan mata kita. Berhentilah kalau boleh. Pasal apa? Ketakutan kita tu sepatutnya kena ada. Kalau tak takut pun kena buat-buat takut. Sebab tu sebelum tidur, kata Tokku Pasir Gudang. Ada dengar ustaz tu? Ustaz Esa Draman. Tak pernah dengar? Wah, tinggal jauh ni kita ni. Zaman PKP hebat dia, viral di Pasir Gudang. Bukan dia orang Terengganu tapi duduk di Pasir Gudang. Ustaz Terengganu. Apa dia kata? Saya catat dalam kuliah subuh dia, ya. Kita sekarang ni dah dengan keadaan semasa yang kritikal sangat. Tak hendak kalau cari jalan untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala secara cepat, urgent. Cari jalan secara drastik kalau boleh untuk dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Tengok peringatan tu terlampau hebat, betul? Ingatan Allah Ta'ala memang terlampau hebat, amaran pun hebat. Kita cari jalan untuk mendekatkan Allah Ta'ala secara jalan pendek, jalan ringkas, jalan cepat. Salah satunya antaranya ialah dipesankan waktu kita nak tidur tu, ingatlah Allah Ta'ala. Ni malam ni nak tidur, ingat Allah Ta'ala. Ada tak cara dia? Macam-macam. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, sebelum tidur solat sunat malam kita. Solat sunat apa? Solat sunat wuduk, solat sunat taubat. Sebab tu nak tidur kena ada wuduk. Nak tidur surah Al-Mulk, bimbang, kena himpit tanah, tuan. Kita ni semua bakal-bakal jenazah memang ada potensi besar untuk dihimpit tanah liang lahat. Nampak? Jangan kita nak sombong macam mana. Carilah jalan untuk dekat dengan Allah Ta'ala malam-malam. Itu sembahyang sunat Al-Kahfi. Tak lalu sampai habis 10 yang awal, 10 yang akhir. Nak menyelamatkan kita. Akhir zaman macam-macam berlaku, betul? Ni belum Dajjal turun lagi, tuan. Baru kuman yang tak nampak. Belum Dajjal lagi. Nampak? Tu. Nak tidur, kata Datuk Ismail Kamus lagi, zikir 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir, tuan-tuan. Bukan semayang je zikir. Nak tidur tu nak ingat Allah Ta'ala. Tapi kalau zikir tu, baca Quran tu, jangan baring, duduk. Kalau baring, tak dan 33. Berapa? 3 je. Subhanallah, Subhanallah, Inna Lillah. Habis, kan? Tu jangan main. Ada orang mati. Lepas tu kata Datuk Ismail Kamus, mati itu dalam kelipan mata. Tengah-tengah pejam mati. Tak celik-celik. Berlaku tak? Dah berlaku. Orang tidur terus, besok tak celik, kejut subuh tak bangun. Rupanya jalan dah. Tengah pejam tak celik-celik. Tengah celik pun kadang-kadang tak boleh pejam. Terbuka mata, betul? Terbeliak mata. Pasal apa terbeliak? Rohnya keluar. Dia tak sempat nak katupkan mata dia. Dia tengok roh dia keluar daripada ubun-ubun. Allah, tuan-tuan. Masa tu dia hebat, tersedar dia. Mati dah aku. Waktu tu dia tersedar 100%. Mati rupanya aku. Roh dia nampak, terbeliak mata. Nampak? Keluar ada ubun-ubun. Siapa yang tutup mata dia? Orang lain terpaksa tutupkan kelopak mata. Lemahnya manusia. Sebab tu orang dah jadi jenazah ni diserah 100%. Tawakal yang paling hebat, tawakal orang dah jadi mayat. Betul? Macam mana kita mandi pun, dia takkan warning, dia takkan marah. Sejuk ke panas air tu, kita jirus jenazah tu, dia tak pernah komplain pun. Sejuk. Ada? Tak ada. Kita urut dia? Tak ada. Ambil gayung, letak kepada dia, tak marah dia. Tu dia punya tawakal hebat, serah. Tu waktu dah mati. Tu baru waktu di atas. Waktu dalam liang lahat, dalam kubur, lagi hebat. Tengah dipikul, tengah diusung tu pun
dia meraung sebenarnya. Segelintir mayat-mayat ni kemungkinan meraung, merintih, kemana aku, kemana aku, kemana aku. Waktu diusung tu, kita tak pernah dalam sejarah hidup kita mengusung jenazah, tak pernah sekali pun jenazah tu kita dengar kemana kita. Ada? Kalau ada lah, macam mana? Kita turunkan keranda tu perlahan-lahan, betul? Tak mati lagi wanita orang ni, kita pun cabut. Nombor satu siapa? Tok Imam. Tinggal ni berlaku tuan, berlaku jenazah tu sebenarnya tak mati. Dia Tok Guru saya Datuk Ismail Kamu, orang kampung ni, satu cerita orang kampung ni dipatuk ular. Bila dipatuk ular, satu body ni, tubuh ni jam. Bila doktor check, confirm mati. Tengah-tengah, tak tahu tengah tahlil ke tengah apa, nak uruskan jenazah tu, bangun jenazah tu. Yang depan sekali Tok Imam, melompat tu Tok Imam. Tok Bilal, jangan ceritalah, tu cerita sejarah bukan. Jangan main-main, jangan pandang Tok Imam tu berani sangat. Salah satunya penakut mampus kemungkinan Tok Imam, tapi bukan Tok Imam sini, Tok Imam tempat lain. Ni cerita, nampak? Tu waktu diusung tu di merayu-rayu, apalagi di dalam liang lahat. Ceritakan dalam kitab lama, waktu dalam liang lahat tu kadang-kadang kita tersedar. Bila balik je, bukan 7 langkah, bukan 7 tapak orang yang urus kenyataan. Selesai majlis pengkebumian tu, balik orang, datang 2 makhluk. Apa dia? Malaikat Munkar dan Nakir. Allah. Orang yang kena virus tu tak ada pun keluarga datang, betul? Orang hospital, orang KKM yang uruskan. Zip terus jenazah tu, masuk terus ke dalam. Tu. Nampak? Datang 2 makhluk, bangunkan kita, dikeluarkan kain muka kita ni, dibangkitkan kita. Masa itulah paling hebat kesedaran kita. Kesedaran kita. Kita dah sampai dapat PKPP ni pun tak sedar-sedar lagi, tak nak tengok hadiah Allah Ta'ala, Al-Quran depan TV, depan mata. Allah tuan, cuba renung, carilah jalan untuk baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari jalan. Tu jangan sampai dah masuk yang lahat baru tersedar. Masa tu kita sedar, aku dah mati rupanya. Allah Ta'ala, apa bekal kita nak bawa? Tu salah satunya. Tu kita nak mati yang hebat, macam Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dicontoh, kita kena ikut cara-cara dia. Tu nak tidur tu dengan ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur balik, kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita sebut Alhamdulillah, aku hidup lagi pagi ni. Tu jangan duduk rumah juga. Kemana kita? Hari tu tak dapat ke surau, tak dapat ke masjid, bangun ke surau kita, ke masjid, pujuk. Tu kadang-kadang Allah tak kita ni Allah bagi peringatan kata tak sedar juga, tak beringat, sampai kena rayu satu masjid tu. Tolonglah datang masjid, dah boleh sembahyang masjid. Ada tak berlaku sekarang ni? Berlaku dah boleh sembahyang dah Jumaat. Sedap pula tak sembahyang Jumaat sekarang. Kalau nak ikut hukum tuan-tuan, 3 kali tak sembahyang Jumaat, apa hukum dia? Apa hukum dia? Fasik. Kita bukan 3 bulan dulu kita mengata orang tak sembahyang Jumaat, kita dapat balik bahagian kita, betul? Tergelak besar orang yang tak sembahyang Jumaat tu. Tok Imam pun tak sembahyang Jumaat sekarang. 4 bulan habis tak sembahyang. Nak sembahyang Jumaat, isi borang. Allah, tu kena renung. Itu pun kalau kosong. Ni kena renung. Batu peringatan Allah Ta'ala, kita cari jalan untuk mengelakkan daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Kau apa dah? Belum lagi? Lagi minit? Dah. Okey, terus kembali. Balik pada kitab tadi, kita tengok ya. Tiap umat ada fitnahnya, iaitu ujiannya sendiri-sendiri. Ujian umatku adalah harta kekayaan. Ini salah satu ujian kita. Tu bila dapat harta, kadang-kadang kita terlupa. Ada bab zakat, ada bab fitrah dan macam-macam. Jangan kita buat-buat tak tahu. Bila bab harta ni, ada bab faraid, ada bab pusaka. Ada tak? Ada. Kena ikut tuan-tuan. Sini ada mengaji bab faraid. Ada tak mengaji? Kena ada kan. Cari ustaz-ustaz, dia ada ustaz yang special bab faraid, nak terangkan kelebihan faraid.
bab pusaka tu. Kita kadang-kadang tak sedar mengata orang makan harta anak yatim, kita sendiri pun terlupa kita makan anak yatim punya harta. Siapa dia? Adik-beradik kita. Siapa? Kita yang bayar cukai geran tanah tersebut. Kita sulung, kita bongsu, kita lupa harta tu, harta adik-beradik. Berlaku dah. Malam ni dah tahu, jangan kita teruskan patah balik. Cari orang, cari bab jabatan pusaka, ceritakan macam mana bab pusaka sebenarnya. Jangan main-main tuan-tuan. Memang sedap, boleh pergi umrah, betul, boleh pergi haji bukan sekali, 10 kali. Tu kadang-kadang tahun ni Allah uji kita, satu orang pun tak boleh pergi haji, betul. Allah, tuan-tuan kena renung. Cuba renung apa masalah yang kita buat sebelum ni. Kita betul ke pergi haji, kita betul ke pergi umrah dengan bab-bab tu, sampai Allah tak bagi kita pergi ke tanah suci tersebut. Macam-macam kita dah buat, kita tak sedar. Tu kena renung kita. Ni harta kekayaan jadi ujian kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal khalqi ilallahil fuqara li'annahu kana ahabbul khalqi ilallahil anbiya fabtalahum bil faqri." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah ialah orang yang fakir miskin. Sebab manusia yang amat dikasihi Allah ialah para nabi. Maka Allah menguji mereka dengan kefakiran, kemiskinan. Ni nampak salah satu kelebihan zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang kaya. Bila Nabi wafat pun tak ada harta. Katil pun tak ada tuan-tuan, pangkin saja. Lapik dia apa? Tilam. Komforter pun tak ada. Pelepah kurma. Atas lantai pangkin kayu. Allah, tuan-tuan. Umar Al-Khattab tengok bila Nabi bangun tidur tu, belakang Nabi tu, Nabi Umar tengok birat-birat tu, birat-birat. Kesan-kesan pelepah kurma tidur, tuan-tuan. Kita kalau bangun tidur, cuba tengok belakang-belakang ni tu. Ada tak birat-birat? Kalau ada birat-birat tu kena pukul bini kot. Jangan main. Kita selesa. Sebab tu kadang-kadang susah nak bangun malam. Pasal apa? Tidur dengan terlampau selesa. Mewahnya kita tidur. Sampai desainkan tilam isi dia air. Betul? Isi dia angin. Isi dia apa? Dunlop. Dulu tak ingat iklan Dunlop dulu. Gajah duduk sebelah pun tak sedar, tuan. Steamroll lalu pun tak sedar. Punya hebatnya tidur atas tilam tu. Dulu tilam Dunlop, betul? Bukan tayar, tilam tu. Nampak mewah kita. Sebab tu kita kadang-kadang payah nak bangun. Tok guru ulama, Tok guru Nik Aziz, kalau tidur kat hotel tak tidur pun atas katil, tuan. Mana dia tidur? Lantai. Atas lantai. Bimbang dia tak bangun malam. Kita bimbang, sakit badan, betul? Kena juga slip disc. Tu bukan tidur atas batu, tidur atas tilam lembut pun kena penyakit. Tu nak tengok beza. Tu kemiskinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tak ada meninggalkan apa-apa. Kita pula bila nak mati, bimbang anak tak makan, bimbang anak tak ada rumah, bimbang tak ada peruntukan macam-macam. Tu kebimbangan kita. Terlupa kita dengan contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam, ada seorang kekasihku dari seorang hambaku di bumi akan mati. Maka pergilah engkau kepadanya dan mandikan serta kapankan dan kuburkan. Maka dicari oleh Nabi Musa alaihissalam di kota, namun tidak terjumpa, dan di dusun juga tidak terjumpa. Lalu ia melihat tukang-tukang penggali tanah. Maka ia bertanya, apakah kamu ada melihat orang sakit atau mati? Jawabnya, di sini, di tempat yang rosak ini ada seorang sakit.
Mungkin itu yang engkau maksudkan. Jawab Nabi Musa, ya benar. Maka ia pergi ke sana. Tiba-tiba ada orang sakit yang menggeletak di atas tanah berbantal batu merah, dan ketika ia sedang menghadapi sakaratul maut, jatuh kepadanya dari batu merah ini. Maka berdiri Musa sambil menangis, ya Rabbi, inilah kekasihmu dan dari hamba-Mu menderita sakit, dan tidak ada seorang pun yang merawatnya. Maka Allah menurunkan wahyu, hai Musa, jika aku kasih kepada seorang hamba-Ku, aku singkirkan dunia daripadanya. Allah, ini contoh, ya, sayangnya Allah Ta'ala kepada orang yang tak ada apa-apa ke dalam dunia. Sebab tu kita jangan bimbang, ya, kita bimbang tak ada harta, kita bimbang tak ada kerja. Betul kan? Sekarang ni musim tak ada kerja, bimbang. Saya pun bimbang, banyak nak tanggung. Betul. Ini dah Allah tak bagi kerja, macam mana? Ya, kita marah Allah Ta'ala. Kadang-kadang kesilapan besar orang akhir zaman ni, marah pula dengan Allah Ta'ala. Semayang dia marah, tak ada kerja, rezeki tak ada, bimbang. Dia terlupa setiap manusia, setiap makhluk ada rezekinya dah tertulis. Betul? Apa yang kita bimbang? Bila bimbang tak jadi apa? Tu yang marah Allah, marahkan Rasulullah, marahkan kitab Allah. Tinggalkan pula benda-benda tu. Jangan kita buat begitu. Ni Allah bagi orang yang mati ni atas batu dia mati. Menangis Nabi Musa menangis. Tapi itulah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kamu ada melihat? Sudah, Abbad bin Qatsir dari Al-Hasan berkata, Iblis mengambil pertama wang emas ataupun dinar yang dibuat di atas bumi, lalu diletakkan di atas kedua matanya sambil berkata, siapa yang cinta kepadamu maka ia hamba-Ku. Allah, Iblis dah bersumpah tu, ya. Dia dah letak duit, harta emas tu dekat matanya. Siapa tengok emas, tengok duit, suka tak dia? Jangan main tuan-tuan. Kalau letak 1 juta, suka tak kita? Suka. Nampak? Tu baru 1 juta. Apalagi emas ni. Rupanya Iblis hiaskan harta dunia ni. Tu sebab tu jangan kita terikut-ikut sangat nak terasa hebat dengan harta kita. Sudah sikit lagi. Abu Laid dari Idris dari Wahab bin Munabbih berkata, Iblis datang kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berupa orang tua. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, beritakan kepadaku apa yang akan engkau perbuat terhadap umat Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jawab Iblis, saya akan menganjurkan kepada mereka supaya menggunakan 2 Tuhan selain Allah Ta'ala. Lalu apakah yang akan engkau perbuat terhadap umat Nabi Muhammad SAW? Jawabnya, saya akan tawarkan kepada mereka dinar dan dirham, yakni emas ataupun perak, sehingga ia lebih mereka inginkan daripada la ilaha illallah. Nabi Sulaiman berkata, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah daripadamu. Tiba-tiba ia sudah tidak ada. Tu perancangan Iblis. Bukan zaman Nabi Muhammad lagi, zaman Nabi Isa pun dibuat. Dah berlaku. Tu, ya, agama yang percaya Nabi Isa tu anak pada Allah Ta'ala, sama dengan Maryam. 3 Tuhan dia percaya. Tu berlaku dah tu dah. Umat Nabi Muhammad diuji dengan duit emas, duit perak. Tu pun dah berlaku, diminta lindung Allah pada Allah Ta'ala oleh Nabi Sulaiman. Abu Lais berkata, kewajipan seorang fakir ia harus mengerti terhadap kurnia Allah terhadap kepadanya, bahawa Allah menghindarkan dunia daripadanya kerana mulianya di sisi Allah, yang mana Allah telah memuliakannya sebagaimana memuliakan para nabi-nabinya dan para wali, dan mengucapkan alhamdulillah dan tidak mengeluh, sabar terhadap kesempitan hidup, dan lebih baik baginya dari dunia. Andaikan kefakiran
andaikan kefakiran tidak punya kelebihan selain sekadar mengikuti kehidupan Rasulullah SAW, nescaya itu saja cukup besar. Tu diuji umat Rasulullah SAW. Kita pun baru diuji, dikurung kita dalam rumah, betul? PKP sampai PKPP. Tu lagi 5 minit ya. Lagi ya, sampai sekarang kurung, tak keluar rumah, tak dibenah bergerak, PKP, tak boleh bergerak, betul? Tak boleh keluar. Tapi bila keluar, gemuk-gemuk belaka semua, betul? Allah, cukup makan, bukan cukup makan, cukup mata darah, betul? Tak cukup masak di rumah, online, sampai tak? Sampai. Suka Grab, suka Panda, semua laku jadi. Allah, tuan-tuan, mewahnya kita. Ada negara kena kurung berbulan-bulan, tak ada makanan. Ada tak? Berlaku, tuan-tuan. Kita ni hebat nikmat Allah Ta'ala. Itu pun tak nak tengok Quran, tuan-tuan. Itu pun tak nak tengok Quran. Dah depan mata TV, depan internet, tak nak tengok TV Quran. Tolong jawab dengan lidah yang fasih esok dengan menghadap Allah Ta'ala. Tu ya. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Taus dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, ketika Nabi SAW duduk bersama Jibril alaihissalam, tiba-tiba Jibril berkata, ini ada malaikat yang turun dari langit yang belum pernah turun, dan ia minta izin kepada Tuhan untuk berziarah kepadamu. Maka tidak lama datanglah malaikat itu dan memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Dijawab, Waalaikumsalam. Lalu malaikat itu berkata, Allah telah menyuruh engkau memilih antara diberi kunci dari segala sesuatu, diberi kekayaan yang belum pernah diberikan kepadamu seorang sebelummu, dan tidak akan diberikan kepada seorang sesudahmu, tanpa mengurangi apa yang telah disediakan bagimu di akhirat, atau dikumpulkan bagimu semua di akhirat di hari kiamat. Jawab Nabi SAW, supaya dikumpulkan. Jawab Nabi SAW, supaya dikumpulkan. Sambung tadi ya. Jawab Nabi SAW, supaya dikumpulkan semua itu bagiku di hari kiamat saja. Safwan ni diuji Rasulullah SAW ya. Benda-benda yang ditawarkan, akhirnya Nabi kata, kumpulkan waktu akhirat besok. Safwan bin Salim dari Abdul Wahab bin Bajid berkata, Nabi SAW bersabda, urida alayya bathahu makkata zahaban wa fiddatan, qultu ya Rabbi asba'u yauman wa aju'u yauman fa ahmaduka iza syabi'tu wa adra'u ilaika iza ju'ta. Telah ditawarkan kepadaku dataran Mekah ini berupa emas perak, maka saya berkata, ya Tuhan, lebih baik saya kenyang sehari dan lapar sehari. Maka memujimu jika kenyang dan minta kepadamu jika lapar. Ni Nabi pernah diceritakan ya, bila kita lapar kita memuji Allah Ta'ala. Bila kita kenyang ya, bila kita kenyang memuji Allah Ta'ala. Bila lapar kita minta kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita diuji dalam puasa ya. Tujuan puasa itu bukan untuk cari lauk, cari kuih. Tujuan puasa itu untuk lapar. Bila lapar kita ingat balik yang buat makanan tu, yang bagi makanan tu. Tujuan berpuasa sebenarnya tu. Habis bab kelebihan orang-orang fakir miskin. Memang hebat kelebihannya, InsyaAllah ya, takat tukut. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita akan sambung lagi, akan datang dengan bab yang baru, iaitu mengabaikan dunia atau menolaknya. Tengok akan datang. InsyaAllah takat tukut malam ni, mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa kepada Allah Ta'ala, yang baik pada Allah Ta'ala, yang terlemah daripada saya. Sebelum tu saya nak mohon pada tuan-tuan, siapa-siapa yang teringin nak ada buat korban, tak ada buat korban ni? Tak ada. Siapa yang berminat korban tahfiz anak saya, mohon juga tuan-tuan doakan anak saya. Ada 3 orang di Turki tak balik tuan-tuan, masih lagi PKP, tengah pulun habiskan kitab Quran, dah habis dah kitab 3 tempat yang berlainan di Turki, masih lagi PKP. Siapa yang minat nak buat korban untuk tahfiznya di sini, satu bahagian 700 masih lagi dibuka, boleh melalui saya. Tahfiz Sulaimaniyah. Daging tu untuk budak tahfiz saja, dia tak benarkan untuk makan daging daripada luar. InsyaAllah mohon siapa-siapa yang berminat, InsyaAllah kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillah. Iya. Surah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا ونشرنا وقضي حوادنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak?